Peniaga Bijak Cantik poster dia orang. Kalau tengok dekat Facebook live ni, boleh nampak dah macam poster DJ warna pagi dah. Dia orang akan ganti kita pagi ni. Itu betul lah. Cuba tengok dekat Facebook kita apa yang berlaku bila Cik Nasir dan juga Puan Siti bersama kita. Puan Siti Hafifah Hamzah, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam, dan juga Cik Muhammad Nazri, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam yang juga mewakili LHDN hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah sihat semua. Macam sama tak dalam poster? Sama. Ya Allah, suka aku pandai-pandai yang menukar poster balik. Selamat datang Cik Nasir dan juga Puan Siti. Terima kasih. Okey. Ya betul. Mungkin sebagai orang kata mukadimah ataupun permulaan untuk topik ni, mungkin Puan Hafifah boleh jelaskanlah lebih lanjut tentang topik kita hari ni. Apa Peniaga nak bijak. cerita tentang peniaga bijak ni? Apa tu sebenarnya? Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, Encik Sufian dengan Encik Azwan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Radio IKIM. Okey, kembali kepada pertanyaan yang dikemukakan lah sebentar tadi, iaitu berkenaan peniaga bijak. Saya percaya umum mesti dah tahu bila kita nak menjalankan sesuatu perniagaan, kita perlu ada kemahiran dalam pengurusan lah. Iaitu dalam pengurusan untuk menyusun strategi perniagaan kita ke mana hala tujunya. Tapi untuk topik yang berkaitan hari ini, kita nak bincangkan bukan kemahiran pengurusan sahaja yang penting dalam suatu perniagaan, tapi penting juga dalam pengurusan percukaian. Okey. Untuk sedia maklum, dekat dalam Malaysia ni memang banyak kategori jenis-jenis perniagaan. Tapi untuk topik hari ni kita nak fokus kepada dua je jenis perniagaan, iaitu perniagaan milikan tunggal ataupun self-employment dan juga perkongsian. Untuk perniagaan milikan tunggal, yang kita secara ringkasnya lah nak bagi pengenalan, ia selalunya didaftarkan dalam nama enterprise. Okey. Termasuk dengan yang self-employed dalam milikan tunggal ni, self-employed juga termasuk dalam kategori pendapatan yang dikenakan cukai di bawah perniagaan lah. Self-employed ni macam yang popular sekarang ni, buat review dekat media sosial, macam Instagram. Tunggu bagi contoh biar jelas. Jelas bagi contoh macam Grab. Okey, kalau untuk yang self-employed dengan milikan tunggal ni, sekiranya dia tidak berdaftar ataupun berdaftar, dia still kena laporkan pendapatan tersebut dalam bawah perniagaan lah. Yang mana kita sedia maklum, pendapatan perniagaan ni adalah pendapatan yang tertakluk kepada cukai. Dan yang kedua pula adalah pendapatan adalah perniagaan perkongsian. Perkongsian ni kita dah tahu dah, ahlinya dua ataupun lebih. Yang ini tak macam milikan tunggal lah ataupun self-employed, yang mana kalau self-employed tadi kata tak daftar ataupun berdaftar, kena lapor pendapatan. Tapi kalau perkongsian ni kena juga daftar dengan pihak berkuasa, dan seterusnya kena berdaftar dengan pihak lembaga hasil. Itu dua jenis perniagaan kita fokus hari ini. Yang mana macam Puan Siti sebut tadi lah, kena bijak urus akaun, juga kena bijak juga urus percukaian. Mungkin Cik Nasir nak sambung apa antara tanggungjawab seorang peniaga yang bijak, bukan sekadar dalam akaun ya, tapi urusan percukaiannya juga bijak. Cik Nasir. Okey, terima kasih. Saya rasa soalan ini sangat penting dan sangat menarik untuk kita kupas pada pagi ni. Saya rasa tanggungjawab dari sudut pengurusan percukaian, yang pertama sekali, tadi Puan Fifah pun ada sentuh sikit, satu nak kena pastikan dia mendaftarkan perniagaan dia. So kita nak pastikan perniagaan tu berdaftar kan. So dia nak daftar tu, dia kena tahu sama ada nak pergi mana saluran pendaftaran. Satu, dia boleh pergi di SSM lah, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ataupun boleh pergi ke pihak berkuasa tempatan kan. Kadang-kadang ada gerai warung yang berniaga, boleh daripada PBT. Lepas dia daftar perniagaan, kita nak pastikan dia daftar nombor cukai. So daftar nombor cukai untuk individu yang menjalankan perniagaan milikan tunggal, dia akan dapat nombor cukai individu. Dia tak ada nombor cukai untuk perniagaan dia, tak ada. Kita tak buat macam tu. So dia memang ada nombor cukai individu sahaja ya. So kecuali yang tadi menjalankan perkongsian. Perkongsian dia kena daftar dengan bagasil. So kita dekat bahagian aplikasi daftar kita boleh daftar sebagai nombor yang kita ada pangkal D dekat depan ya untuk perkongsian. Seterusnya saya rasa tanggungjawab yang selepas sudah daftar semua kan,
So kita nak dia simpan dokumen dulu. Sebab urusan percukaian ni memang semuanya pasal dokumen. So dokumen kena ada lah, rekod kena ada, apa jua catatan kewangan semua mesti simpan. Sebab kita di bawah Seksyen 82 atas cukai, kita dah maklumkan mesti simpan semua dokumen selama 7 tahun. Dari tahun yang nak dilaporkan ya. Itu mesti faham lah dalam Seksyen 82 tu. So dah selesai dia simpan dokumen, dia kena sediakan dia punya penyata kewangan pula. So nak sediakan penyata kewangan ni, yang ini ada sedikit masalah dekat saya rasa peniaga-peniaga kat luar sana. Sebab bukan semua orang ada ilmu account kan. So dia kena belajar jugalah saya rasa. Sebab sekarang ni kita dah ada accounting software kan. So boleh lantik ejen cukai ataupun accountant bertauliah. Jika ada juga ada duit, insyaAllah boleh saya rasa kan. Kalau tak boleh, saya rasa mungkin boleh pergi kursus untuk guna accounting software tu. Seterusnya saya rasa bila dah ada penyata kewangan semua, kena laporkan e-filing pada lembaga hasil. So laporkan secara e-filing. So e-filing ni saya nak sentuh sikit, kalau orang yang menjalankan perniagaan milikan tunggal, dia kena laporkan borang B for Bangkok ya. So yang menjalankan perniagaan perkongsian pula, dia kena laporkan borang P untuk perkongsian. P ya. So perkongsi dia, rakan kongsi yang lain tu perlu laporkan borang B pula. So perkongsian dia kena isi 2 borang. Okay. Satu lagi yang selalu jadi isunya bila perkongsian atau pemilikan tunggal ni, bila dia ada pekerja. So bila dia ada pekerja pula, so dia sebenarnya kena wujudkan fail majikan. So kena daftar fail majikan dengan lembaga hasil dan hantar borang E untuk employer majikan juga ya. So seterusnya bila dah laporkan e-filing, yang kita harapkan adalah bayar cukai lah. So kita dah kira-kira cukai, kena bayar cukainya menggunakan aplikasi yang kita ada. Satu lagi, saya rasa DJ Pian dan juga Hazwan mesti maklum juga tentang orang yang bergaji, dia ada potongan cukai bulanan kan. So yang bergaji, kalau menjalankan perniagaan ni, kita ada juga cukai anggaran tu, tapi diorang tak potong bulan-bulan, dia setiap 2 bulan. So kita namakan dia sebagai CP500. Notis bayaran ansuran ya. CP500 ni pula nanti disediakan oleh lembaga hasil sendiri. Kalau yang tadi potongan cukai, majikan yang sediakan dan buat potongan kan, ni lembaga hasil sediakan jadual potongan, dia je yang kena bayar dengan lembaga hasil, ikut dia punya tarikhnya lah ya. Tanggungjawab yang terakhir sekali, saya rasa kita nak mohon kerjasama juga pada peniaga dekat luar sana. Sebab kita faham dalam musim-musim macam PKP yang whatnot ni, ada juga banyak kes perniagaan tutup kan, tamat perniagaan semua everything. Kita nak dia maklumkan dengan pihak lembaga hasil juga. Sebab tertakluk di bawah akta, mesti maklumkan secara bertulis pada lembaga hasil kalau berlakunya penutupan perniagaan ya. Sama ada tukar rakan kongsi ke, tukar premis perniagaan ke apa ke, mesti maklumkan dengan lembaga hasil. Itu penting lah saya rasa daripada awal sampai akhir itu tanggungjawab yang cukup ringkas yang saya boleh kongsikan hari ini. Ringkas, tepat dan padat untuk panduan sahabat-sahabat peniaga kita lah, insyaAllah. Untuk bijak dalam urusan perniagaan dan juga urusan percukaian kita. Cuma sebelum kita berehat, mungkin soalan untuk Puan Siti nak jelaskan apa antara masalah yang sering dihadapi dalam isu percukaian yang biasa dihadapi oleh peniaga kita. Okey, boleh. Okey, yang itu adalah soalan yang menarik. Memang masalah-masalah ni adalah kerap ataupun sering kali berlaku di kalangan peniaga lah, especially dalam percukaian. Okey, terutama sekali yang paling popular sekali adalah kurang ilmu pengetahuan dalam percukaian. Macam contohnya, dia tak tahu macam mana nak kira cukai. Memang kena lapor pendapatan je ke, semua untung dia kena laporkan ke, tapi sebenarnya tidak. Macam kita sedia maklum, kerajaan memang ada sediakan banyak insentif, pengecualian, rebate cukai untuk peniaga. Bukan untuk individu je, tapi untuk pembayar cukai peniaga pun kita ada sediakan insentif, pengecualian dan rebate cukai tu. Okey, selain daripada tu, kalau perniagaan, mestilah ada perbelanjaan yang dibuatkan. Mungkin dia tak tahu apa belanja yang boleh ditolak daripada untuk pengiraan perniagaan tersebut. Adakah belanja ni dibenarkan ke ataupun tak ke? Tapi kalau nak bincang secara detail tentang topik belanjaan ni memang panjang, banyak. Habis slot ni. Okey, tapi untuk topik belanjaan ni insya-Allah akan diselitkan pada slot akan datang lah. Okey. Dan selain daripada tu adalah tentang macam Cik Nancy cakap, kalau untuk yang peniaga kita ada notis ansuran CP500.
Okay, kadang-kadang ada peniaga yang tak aware, kena bayar CP500 ke? Ingat kena bayar sekaligus. Tapi sebenarnya untuk peniaga yang baru saja mula, yang masih baru nak melaporkan keuntungan perniagaan dia, memang dia perlu buat pembayaran cukai berdasarkan borang yang dilaporkan lah untuk mula-mula saja. Tapi nanti selepas itu, pihak LHDN akan keluarkan anggaran lah berdasarkan pendapatan yang dilaporkan sebelum ni. So, kita akan keluarkan CP500, so dia boleh buat pembayaran lah. Dan yang terakhir, mungkin adalah dokumen transaksi. Maksudnya dia tak tahu macam mana cara ataupun panduan yang tepat nak simpan dokumen dalam perniagaan. Macam kita bagi contoh lah, kadang-kadang tengok peniaga kedai kecil-kecil, kedai runcit kan, catat transaksi guna buku 55 je. Sampai sekarang. Tak salah nak simpan dokumen secara bertulis, tapi ada cara sebenarnya, ada cara yang betul untuk simpan dokumen tersebut. Secara bagi saya ini adalah antara masalah-masalah yang saya share ni, ada masalah yang kerap sekali yang sering berlaku lah. Mungkin akan mengganggu urusan-urusan dokumentasi percukaian. Ya, betul. Setakat ini sajalah masalah-masalah yang saya boleh sharekan untuk hari ini. Sebenarnya banyak lagi kan? Banyak lagi. Sempatnya lah yang diadu, yang menjadi keluhan sahabat-sahabat peniaga kita. Kita nak berehat kejap. Lepas rehat ni kita nak tanya dengan Cik Nasir sendirilah. Macam mana, apa penting ataupun kenapa penting kita nak simpan semua dokumen-dokumen tu untuk rekod-rekod yang, dan mungkin kalau ada tips mungkin kita boleh kongsikan juga. Boleh. Jangan ke mana-mana, kita cerita hari ni tentang peniaga bijak bersama LHDN. Dan kita berehat seketika. Kembali selepas ini, terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Labur 100 dapat 10,000. Labur 1,000 dapat 100,000. Itu bukan labur, tu lebur namanya. Kalau betul dah ramai dah berjaya kat Malaysia ni. Daripada kau buang masa, baik kau cari ilmu dengan guru yang betul dan belajar betul-betul. Uish, macam mana tu? Jom labur syariah di Bursa Malaysia bersama AAA. Layari labursaham.com sekarang. Time is more than just investing. Start investing. Sebagai menghargai sumbangan semua pihak terhadap penebuhan Radio IKIM yang meraihkan ulang tahun ke-19 pada 6 Julai 2020, Radio IKIM akan menyiarkan program khas Malam Apresiasi Ulang Tahun Radio IKIM yang ke-19. Pada hari Isnin ini, 20 Julai 2020, secara langsung bersama pengacara Haji Faiz, Haji Pian dan Hazwan. Dengarkan di Radio IKIM, tonton di www.tvikim.my, Facebook IKIM FM atau YouTube IKIM jam 9 malam 20 Julai 2020. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi bersama Pian dan juga Hazwan pada waktu ini, dan kita masih lagi bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dengan topik kita pagi ini, peniaga bijak, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam. Dua orang bersama kita iaitu Puan Siti Hafifah Hamzah dan juga Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri dari Hasil K-Line, Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ada yang tengah duk dengar segmen kita pagi ni, tengah duk cari-cari mana resit ni, cari tak jumpa. Nanti nak PLHDN kena tanya. Sebelum kena tanya, baik kita susun rapi rekod-rekod kita. Macam mana mungkin Cik Nasir boleh kongsikan dalam satu perniagaan, tak kira lah kecil atau besar skalanya, penting kita simpan rekod tu, Cik Nasir? So saya rasa sangat-sangat penting dokumen tu perlu disimpan dengan baik, sebab satunya saya rasa mana-mana berniaga mesti stres. Kalau dokumen tak cantik kan, tak susun cantik semua everything. Cuba kalau kita balik kerja penat, masuk rumah bersepah, saya rasa semua mesti tak, memang stres lah kan. Tidur pun tak boleh, tak lena, tak nyenyak kan. So kita hadir kat sini, kita nak cakap kenapa pentingnya dulu. Sebab kami di Hasil K-Line banyak sangat dapat persoalan kan. Di peringkat cawangan lembaga hasil pun banyak sangat isu tentang dokumen tidak disusun dengan teratur kan. Saya rasa perkara ni kena sentiasa aman di kalangan peniaga ya. So kalau dia susun daripada awal, sebab kita nak kira 365 hari berniaga ni kan, bayangkan dokumen terlalu banyak, lepas tu kita nak buat account tu kan, memang tak tercapai lah mana dokumen nak cari kan. So kita nak sekarang dia kena buat sentiasa aman sikit-sikit kan. So benda tu yang pertama sekali, kenapa pentingnya saya rasa
Kenapa? Satu, dia kena tengok kedudukan kewangan dia. Sebab sebagai seorang pemilik perniagaan kan, dia mesti tahu dia punya kedudukan kewangan. Kadang peniaga ni asal ada duit dalam bank, dia belanja. Dia tak tahu dia punya cash flow, tak tahu duit tunai dia. Keluar masuk semua tak ambil tahu. Dia belanja je. Sebab tu kita tak nak perkara tu berlaku. Dan akhirnya dia sebagai pemilik, dia pun tak sedar duit dia tinggal banyak mana ni. Sebab kadang-kadang peniaga, dia rolling duit. Sebab dia ada duit kan. Lepas tu dia rolling, dia buat berniaga, dia buat investment kat sini, tapi dia tak sedar investment yang terlalu banyak begini akhirnya akan mencacatkan dia punya keputusan kewangan sendiri. Yang keduanya, saya rasa penting untuk jadi rujukan. So rujukan satu, nak buat penyata kewangan lah tadi. So nak buat penyata kewangan, dia kena tahu, kena ada penyata untung rugi, profit and loss. Berapa banyak jualan dia buat kan, berapa belanja yang dia keluarkan, so berapa banyak aset dia beli. Kadang aset pun beli terlalu banyak, perniagaan tak penting pun aset tu. So kita nak tahu benda-benda tu. So that's why pentingnya ada dokumen yang teratur. So keduanya, saya rasa rujukan untuk dia nilai semula prestasi kewangan dia. Sebab nak kena tengok prestasi perniagaan. Sebab ada peniaga tu macam cantik je, terus-terus buka, dah laku, terus buka branch baru. Tapi dia tak tengok prestasi lagi ni. So kita nervous. So bila dia buka branch-branch yang banyak ni, kita takut. So dia ada isu later on tau, dari sudut maklumat percukaian ni lah kan. So kita nasihatkan, you tengok prestasi kewangan dulu, buat analisa, lepas tu buat dia punya apa kita kata belanjawan kan. So tengok belanjawan semua everything, baru kita boleh, dia tahulah, dia confident perniagaan dia boleh buka cawangan lain semua everything, dan boleh diteruskan dalam masa yang lama. So kita nak berniaga maju dan terus maju kan. Itu dia punya, saya rasa semua yang berniaga memang targetnya begitu kan. So satu lagi, saya rasa pentingnya dokumen yang teratur ni adalah nak elakkan penyelewengan. Kadang-kadang pemiliknya masuk office jarang sekali, saya rasa kan. Masuk office biasa pemilik ni nak tanda tangan, nak buat keputusan meeting kan, macam tu kan. Sebab dia banyak urusan dekat luar. So kita tak tahu dia punya apa tu peniaga, dia punya pekerja-pekerja ni buat kerja macam mana kan. That's why kita takut ada penyelewengan berlaku. So adanya dokumen teratur akan menyebabkan pemilik ni berhati-hati dari sudut aliran keluar masuk duit dia juga. So sebab tu sangat-sangat penting, dia pun kena tahu. So next, saya rasa macam kami di peringkat lembaga hasil lah, saya rasa macam kita kadang-kadang dapat panggilan surat tu kan, kena tujuan audit, tindakan audit akan berjalan. So tiba-tiba dia kena bagi dokumen. So dokumen tak ada kebetulan, tak tersusun. So bila tak ada dokumen, kadang-kadang kita tak terima lah semua belanja-belanja yang dia nak claim tu kan. So paling penting sekarang untuk tujuan audit adalah dokumen bukti tu. Kadang-kadang bukan dengan kami pun, lembaga hasil, kadang-kadang dia kena panggil, ada court case ke kan, dekat mahkamah. So benda tu penting juga. Rekod tu sangat-sangat penting. Sebab tu dia mesti nak tengok. Lepas tu dia kata minta maaf, rekod semua dah hilang, apa semua. Itu susah sikit lah sebab kita dah tak ada dokumen kan. So dia kena buat pengisytiharan nanti later on tu. Yang satu lagi saya rasa sangat-sangat penting adalah untuk tujuan kelulusan pinjaman bank. Kan, bila ada dokumen yang cantik, saya rasa senang nak lulus pinjaman. Sebab saya rasa peniaga kecil ni pun kalau nak dapat grant daripada kerajaan ke kan, untuk usahawan-usahawan SME ke apa ke, dokumen sangat penting. So kalau tak ada dokumen yang boleh membuktikan kedudukan kewangan dia, susah juga nak lulus kewangan tu kan. Pinjaman sangat kabut. So kita memang cakap benda ni sangat penting, dokumen wise. Satu lagi, saya rasa kalaulah dia peniaga yang bijak sikit kan, dia selalu membaca, penting untuk dia buat perancangan cukai. Kena rancang juga perancangan cukai ni. Macam saya cakap tadi, ada kita, kerajaan bagi macam-macam kan. Dia bagi apa, tax relief, kita bagi tax exemption, banyak sangat, rebate kan. Kalau you bayar zakat banyak ni, berapa cukai you boleh jimat. Semua tu nak kena rancang supaya dia tahu bila dia nak buat anggaran cukai tu, dia mesti keputusan kewangan tu menguntungkan perniagaan dia balik, janganlah sampai dia merugikan. So dokumen sangat-sangat penting. So yang terakhir sekali, saya rasa untuk pastikan dokumen yang disimpan. Sebab ada kes dokumen dah susun cantik katanya, tapi bila kes kita minta maaf lah, kedai saya masa tu terbakar pula, lepas tu banjir berlaku, so dokumen semua hilang cik, dia kata macam tu kan. So kita tak nak pula bila you dah susun cantik, benda ni tak dapat dicapai. So dokumen tu sangat-sangat penting. So maksudnya kat sini, kita dekat lembaga hasil sangat menasihatkan tetamu dekat luar ataupun pendengar di IKIM terutamanya kan, so supaya simpan dokumen dalam bentuk soft copy lah. Sebab kita tak semestinya ada dokumen dalam bentuk original kan, kita boleh simpan dalam bentuk elektronik pun. So kita boleh semak kembali. Penting juga, especially ada certain cases, kalau boleh saya kongsi kan DJ Pian dengan Azwan, sebab kita ada kes yang pemilik perniagaan meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, waris ni dah tak tahu dah dokumen kat mana semua kan. So ini sangat-sangat penting juga, supaya bila dia meninggal tu, bila orang yang mewarisi ataupun dia punya pentadbir yang menguruskan perniagaan dapat lagi capai dia punya dokumen-dokumen dengan baik. Benda tu sangat-sangat penting. Nampak kecil, tapi bila nak urusan percukaian sangat-sangat penting lah.
Itu sajalah saya rasa pentingnya kenapa adanya dokumen yang teratur dan tersusun ni. Dan banyaknya manfaat kita dapat susun atau dokumen itu dengan baiklah. Banyak sangat manfaat insya-Allah. Dan mungkin Puan Siti pun nak tambah, nak sambung lagi. Kalau kita boleh bagi contoh-contoh rekod-rekod yang teratur, cukup dan menepati. Keperluan kan. Boleh. Macam Encik Nasir cakap tadi, cara simpan dokumen dengan teratur. Asyik cerita pasal dokumen. Kita pun nak tahu apa dokumen yang teratur kan. Okey, saya nak share cara yang ringkas lah untuk simpan dokumen. Kadang-kadang para peniaga kata banyaknya dokumen nak kena simpan, tak tahu sampai dokumen apa yang nak kena simpan kan. Okey, macam contoh kita nak tahu simpan dokumen ni, kita tengok penyata keuangan, kandungan keuangan lah. Okey, kita ambil satu contoh akaun yang paling popular sekali, iaitu penyata untung rugi ataupun profit and loss. Secara mudahnya, kalau formula untuk penyata untung rugi ni ialah jualan tolak belanja sama dengan untung atau rugi bersih. Macam formula matematik lah. Dah bagi soalan, mungkin ada banyak formula, kita ambil paling ringkas kan. Untuk cara simpan dokumen ni, kita ambil paling ringkas lah. Tips saja paling ringkas. Okey. Kita pergi pada jualan lah. Macam jualan, kita nak tahu apa dokumen yang kita perlu simpan. Macam contohnya resit jualan. Resit jualan tu kita kena pastikan lah. Ada tarikh. Kita beli dekat siapa, nama supplier mesti penting kena simpan. Kalau in case lah barang kita terima tak elok, kita nak pulangkan. Kalau tak ada nama supplier, mana ada supplier nak mengaku ini barang daripada dia, walaupun sebenarnya dia tahu kan. Apa bukti? Yang penting nama supplier dia tu ada tarikh, ada nombor siri. Lagi bagus ada nombor siri. Bila nombor siri ni senang untuk tujuan penyimpanan rekod lah. Kita boleh ikut nombor sirinya. Lepas tu amount dan kuantiti jualan tersebut lah perlu juga disimpan dalam bentuk bertulis. Biasa saya cakap tadi, ada setengah peniaga kecil suka simpan dia punya resit-resitnya melalui buku 55, kadang catatan lah. Catatan dia buku 55. Saya cakap tak salah untuk simpan secara bertulis, tapi dengan betul. Make sure disimpan gunakan mungkin buku yang proper, dan buat tulisan yang mudah dan jelas untuk kita lihat lah. Okey. Selain tu penyata bank. Okey, para peniaga mungkin ada, saya tengok ada juga para peniaga yang suka kongsi dia punya akaun. Maksudnya akaun peribadi, itulah akaun peribadi, itulah akaun perniagaan. So bila dia bagi penyata bank kepada kita untuk cek berapa keuntungan, kita tahu ini pendapatan di mana. Yang ni keluar untuk tujuan apa. Dia pun kadang-kadang tak tahu nak tengok macam mana. Dia sekalikan. Jadi nasihat kita di lembaga hasil, kalau boleh asingkan penyata akaun tu. Maksudnya buat satu akaun bank yang berasingan untuk perniagaan. Maksudnya kalau untuk akaun bank peribadi, untuk peribadi saja, dan perniagaan untuk perniagaan saja. So mudah. Bukan mudah untuk peringkat LHDN, dan mudah juga untuk urusan macam untuk pinjaman bank tadi. Kan. Itu contoh lah. Contoh tu basic kiranya, tapi kita harap semua faham lah macam mana benda tu akan sangat membantu kita. Kan? Anda katalah kalau benda tu berterabur lagi dan kita gagal nak simpan rekod-rekod penting ni, Encik Nasir, apa kesannya pula? Khususnya dari sudut percukaian. Betul. So dari sudut percukaian, kita di bawah Section 119A besar atas cukai pendapatan. So sebenarnya peniaga-peniaga yang gagal simpan rekod ni, jika sabit kesalahan, dia layak dikenakan denda sebanyak tidak lebih daripada RM300 minimum, atau maksimumnya tidak lebih daripada RM10,000, atau dipenjarakan selama 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Di bawah section ini 119A besar, saya harap pendengar jelas tentang ni. So because of section ini yang akan dikenakan denda, kita tak naklah peniaga kena denda kan. Walaupun kita tahulah mungkin dia mampu ke tak mampu ke kan, tapi kita nak sangat dokumen tu disusun dengan baik. Kalau pun dia tak ada, dah kena denda. Yang keduanya, kita di tingkat lembaga hasil, macam mana pun cukainya kena kira juga. So kita kena keluarkan taksiran cukai dia sendiri. So kita kirakan sendiri, lepas tu kita bangkitkan taksiran sewajarnya ke atas dia punya pendapatan yang dia terima lah. Yang ketiga, mungkin juga lembaga hasil atas kuasa yang ada yang diberikan, kita akan minta pihak peniaga ni pula lantik dia punya akaunten bertauliah, dan dia sendiri kena tanggung akaunten bertauliah tu sampailah dia dapat dia punya pendapatan cukai yang layak dikenakan lah. Begitu. Antara tindakan kesannya lah kesannya. Okey, baik dah, kita pun dah sampai ke penghujung jam tak jam, tapi alhamdulillah kita dapat pencerahan yang terbaik pagi ni. Mungkin ada pesanan sikit daripada Cik Nasir sendiri dan Puan Siti untuk sahabat peniaga bijak kita. Ya, silakan. So
saya rasa di peringkat akhir yang boleh saya rumuskan, satu, dokumen yang paling penting lah. So mesti ada simpan dokumen yang lengkap dan teratur. Duanya, saya nak sarankan juga kepada pendengar dan juga penonton di Facebook Live ni untuk pastikan penghantaran borang cukai untuk bahagian perniagaan ni dihantar pada tarikh yang betul lah. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni kita dah lanjutkan. Kalau dulu sebenarnya kena hantar 30 Jun, kita dah tamat dah sebenarnya. So kita lanjutkan because of PKP ni, kita lanjutkan sampai 31 Ogos. Saya mewakili pihak lembaga hasil lah, kami berdua nak menggalakkan pihak orang ramai supaya jangan buat last minute. Sebab hari tu last minute ramai orang beratur di di cawangan lembaga hasil Sebab sekarang pun kita di musim PKP kan, nak beratur, nak kepenjarakan sosial, semua everything. Kita galakkan buat lebih awal. Sebab ini tahun 2019 punya dokumen. So bukan tahun 2020. So saya rasa sepatutnya dah selesai dah 2019 kan. Buat lebih awal lagi senang. Kalau ada salah ke boleh pindah kan. So apa-apa pun kita nasihatkan gunakan e-filing, lebih mudah, ringkas dan juga selamat ya. Dan kita galakkan kalau ada apa jua soalan boleh call terus di Hasil Line di talian 03-8911-1000 ataupun layari official portal kita di www.hasil.gov.my. Itu saja, terima kasih. Okey, jangan lupa 89111000. Betul. 89111000. Betul. Terima kasih. Dua orang tamu kita mewakili Hasil Line, Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri, Puan Siti Hafifah dan juga Cik Nasir atas pencerahan kita berkaitan tajuk peniaga bijak. Kita jumpa lain segmen nanti insya-Allah. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu dia segmen bersama RSDN. Pagi ini kita harap dapat memberi manfaat untuk yang mendengar dan juga menonton. Boleh tonton kembali video kita di Facebook IKIM FM. Dan juga